Sebelum kita baca ya daripada kitab Fathul Mu'in ini, jadi saya rasa perlu saya lakukan ulang kaji ya, sebab saya rasa dah bab zakat ini wallahu alam mungkin dah 7 bulan yang ni kita belum baca lagi. Sebab bila masuk Syaban ataupun sebelum Syaban kita masuk bab puasa, kita kembali kepada bab puasa sampai sekarang. Jadi hari ini insya-Allah kita akan kembali kepada bab zakat yang kita sedang berada di dalamnya. Dan penulis ini sedang membicarakan tentang niat. Yakni niat zakat. Sekarang satu orang ini dia ada duit zakat. Bagaimana dia nak mengagihkan zakatnya? Maka penulis sedang membicarakan tentang kewajipan niat. Kalau kita nak mengeluarkan zakat, maka diwajibkan kita niat. Kalau kita tidak niat, tidak sah. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan hadis ini merupakan hadis yang besar dalam ilmu fiqh, sebab hampir kesemua yang bab fiqh ada bahas ini tentang niat. Dalam bab solat kita membicarakan tentang niat, dalam bab puasa kita membicarakan tentang niat, dalam bab haji juga nanti kita akan membicarakan tentang niat. Begitu juga dalam bab zakat. Satu orang kalau dia ada duit, dia lihat orang miskin, misalnya dia kasih duit kat orang miskin, maka kalau dia tidak niat apa-apa, ini tidak dikirakan sebagai zakat. Jadi niat adalah wajib. Sebelum ini kita ada membicarakan beberapa perkara. Penulis membicarakan berkenaan dengan adakah diwajibkan kita niat apabila kita memberikan wang kepada si miskin? Adakah yang diwajibkan kita niat apabila kita memberikan wang kepada si miskin? Maka di sini penulis beliau membicarakan perkara ini dengan terperinci. Ini juga soalan yang ramai orang tanya. Ada orang yang tanya sebagai misal, adakah diwajibkan kita sebut ini adalah duit zakat saya bila kita memberikan kepada si miskin? Adakah diwajibkan kita melakukan sedemikian? Bila kita nak memberikan zakat, adakah diwajibkan kita melafazkan? Tidak diwajibkan, betul ke tidak? Ada orang menyangkakan ini wajib. Ini juga daripada perkara yang ada masalah di dalamnya. Sebab ada orang ini mungkin dikecil hati, kan? Ada orang mungkin kecil hati kalau kita mengatakan ini duit zakat. Manusia berbeza-beza. Ada orang ini tidak ada masalah. Jadi biasanya kita tidak melakukan sedemikian. Adakah diwajibkan kita niat apabila kita memberi? Penulis membicarakan masalah ini. Jadi dia sedang membicarakan perkara ini dengan terperinci. Adakah maksudnya niat ini dalam bab zakat ini, bila kita nak sedang memberi kepada fakir miskin, kita nak kena niat? Di sini dia mengatakan bukan begitu. Tak semestinya. Kalau sekiranya seseorang itu misalan dia sudah ketepikan duit zakat, dia sudah ketepikan, maksudnya dia dah kira duit dia, dan dia dah ketepikan duit zakat misalnya, dan dia dah niat untuk memberikan zakat ke atas duit yang ditepikan. Ini kita mengatakan qabla tafriqah. Ini yang penulis tadi mengatakan sebelum ini diagihkan, tapi duit itu sudah diketepikan. Ini sudah mencukupi. Maksudnya kalau kita mengambil duit itu dan kita memberikan kepada si miskin, bila kita memberi kita tidak niat apa-apa, sah ke tidak zakat? Boleh kita faham insya-Allah? Jadi ini adalah daripada perkara yang kita membicarakan akhir sekali, iaitu apabila kita memberi maka sah zakat kita. Kenapa sah? Sebab kita sudah niat sebelum kita mengagihkan. Sebelum ini kita mengagihkan. Begitu juga penulis membicarakan berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu dia mengeluarkan duit zakat, dia niat dia mengeluarkan duit, dan dia mengeluarkan duit dan dia niat sedekah, bukan zakat. Dia niat sedekah. Tapi selepas itu dia niat zakat. Pada awalnya dia niat sedekah, tapi selepas itu dia niat zakat. Adakah ia dikirakan sebagai zakat ke sedekah? Maka di sini penulis ini mengatakan kita kena lihat duit itu sudah diterima ke belum diterima. Kalau duit itu sudah diterima oleh si miskin, maka ia dikirakan sebagai sedekah. Tetapi kalau sekiranya dia niat sedekah,
Dan dia lepas itu duit itu nak diberikan kepada si miskin. Selepas itu dia menukarkan niatnya. Dia mengatakan, tadi duit yang saya mengeluarkan sebagai sedekah, sekarang saya niatkan sebagai zakat. Maka kita mengatakan sah ini zakat. Nampak tak? Dia perubahan ini niat. Jadi awalnya dia niat ini sedekah, selepas itu dia niat zakat. Kalau sekiranya duit itu ini belum sampai, maka sah yang kita mengatakan ia sebagai zakat. Selepas itu penulis membicarakan tentang hutang. Saya rasa ini kita belum masuk lagi ya. Mungkin kita baca ya. Kita sekarang pada mana? Tak apa, kita baca lagi sekali. Kita mula daripada sana insya-Allah. Ustaz, muka surat 27 daripada tidaklah diisyaratkan. Ya. Kita mula daripada sini insya-Allah. Muka surat 27. Tidaklah diisyaratkan membiarkan niat dengan penyerahan harta, bahkan telah cukup bila sudah berniat sebelum menyerahkan zakat. Ini yang tadi pertama saya mengatakan. Yang ni bukan maksudnya kita memberikan kepada si miskin, kita mengatakan wajib pada ketika itu kita niatkan zakat. Tak semestinya. Walaupun kita mengatakan sah, betul ke tidak? Satu orang ini kalau sekiranya dia memberikan kepada si miskin, apabila dia sedang memberikan kepada si miskin, dia niat zakat, sah ke tidak? Tidak ada masalah. Sah. Tetapi adakah diwajibkan? Maksudnya diwajibkan kita membaringkan niat. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i kita membicarakan tentang apa? Muqaranah. Niat ini biasa kalau dalam bab salat, ini dalam takbir dan sebagainya. Tetapi dalam bab zakat ini dia berbeza sedikit. Jadi di sini penulis mengatakan tidak diwajibkan. Yang penting adalah sebelum kita mengagihkan kita niat. Baik. Iaitu dikala memisahkan harta zakat dari yang dikeluarkan zakatnya, atau dilakukan dikala menyerahkan kepada wakil atau imam. Kadang-kadang kita mengeluarkan zakat, kita memberikan kepada wakil. Maksudnya kita tidak memberikan zakat diri kita sendiri. Kita tidak memberikan zakat terus kepada si miskin. Kita lihat ada orang misalnya dia kenal banyak orang miskin, kita mewakilkan dia. Jadi bilakah kita niat? Di sini penulis mengatakan kita niat apabila kita memberikan wang tersebut kepada si wakil. Kita memberikan wang tersebut ini kepada si wakil, kita menerangkan kepadanya ini adalah duit zakat saya. Nah, maka sah ini zakat ini walaupun wakil tidak niat, tapi muzaki yang orang yang mewakilkan itu niat. Ini juga akan disebutkan oleh penulis. Nah, ataupun imam. Imam di sini bukan maksudnya imam solat dia. Imam di sini maksudnya kerajaan muslim, yakni khalifah ataupun orang yang ditugaskan. Apa kita mengatakan apa dia? Bukan, yakni maksudnya dalam kerajaan, dalam satu kerajaan, badan yang dipertanggungjawabkan yakni untuk menerima zakat. Yang ketuanya. Ini juga boleh dimaksudkan, yakni orang yang diberikan tanggungjawab ini untuk mengagihkan zakat. Ya. Di hati. Asalnya kalau wakil ya, kita kena lafazkan. Kalau tak dia tak tahu. Ya. Ini akan datang insya-Allah. Ini akan datang. Tak, asalnya sah ini kita punya duit zakat. Asalnya yang duit zakat kita sah. Nah, cuma kita menerangkan kepada si wakil ini adalah duit zakat sebab nanti takut ini dia berikan kepada orang yang bukan daripada asnaf, maka tidak sah ini kita punya zakat. Kalau dia berikan kepada, sebab kalau orang tak tahu yang kita niat zakat, mungkin dia berikan kepada orang dia yang tidak boleh terima zakat. Itu sebab kita menerangkan kepadanya ini adalah daripada duit zakat. Ayo. Tapi berkenaan dengan niat ia sah. Yang lebih utama bagi wakil atau imam hendaknya berniat lagi sewaktu membahagikan zakat yang diterima itu. Nah, lebih afdal kedua-duanya niat. Maksudnya orang yang mengeluarkan zakat niat dan dia memberikan kepada wakil. Wakil apabila nak memberikan juga dia niat lagi sekali. Ini lebih afdal. Tapi di sini penulis dia mengatakan walaupun kalau wakil tak niat sah.
Walaupun kalau imam tidak niat juga sah. Tapi lebih afdal kedua-dua memberikan niat. Teruskan. Atau telah cukup juga bila niat telah dilakukan setelah memisahkan harta zakat dari yang dizakati atau setelah menyerahkannya kepada wakil. Tapi sebelum dibagi-bagikan, ini sama seperti mana kita mengatakan, yakni dia belum lagi membagikan zakat itu, kita ubahkan niat. Maksudnya pada awalnya kita tidak niat zakat, kita berikan duit, kita mengatakan kepadanya, berilah kepada awak ini kepada siapa-siapa yang awak rasa memerlukan wang. Tapi lepas itu kita teringat, oh saya ada zakat, maka kita mengubahkan niat. Tapi dengan syarat dia belum lagi mengagihkan zakat, dia belum lagi bagi-bagikan. Tapi setelah dia bagi-bagikan, khalas, ia bukan dikirakan sebagai zakat. Kita tidak boleh niat, misalnya kalau duit itu sudah diberikan kepada fakir miskin, sekarang kita mengatakan, oh sekarang ini saya niat zakat. Dah terlambat. Tapi kalau dia belum lagi dibagikan, maka kita niat, kita boleh mengubahkan niat daripada sedekah ini daripada sedekah kepada zakat. Kerana sulitnya membaringkan niat dengan penyerahan zakat kepada yang berhak menerima. Ini asal antum underline ini. Ini kita mengatakan dia punya hikmah yang di sebalik apa yang dibahaskan. Jadi sebab ini ulama kita dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan kalau sekiranya kita mengatakan wajib kita niat bila kita memberikan kepada tiap-tiap ini orang miskin, maka ini agak susah sikit sebab kadang-kadang kita lupa. Jadi Islam ini tidak menyusahkan dalam perkara ini. Yang penting ini kita sudah niat ini pada awal, maka apabila dibagi-bagikan tidak diwajibkan. Tapi lebih afdal kita niat, tapi kalau terlupa tidak ada masalah. Sebab asalnya kita sudah niat zakat. Ayo. Bila seseorang berkata kepada temannya, sedekahkanlah harta ini, kemudian berniat zakat sebelum harta itu dibagi-bagikan, maka cukuplah sebagai zakat. Jadi ini seperti mana saya menerangkan, saya rasa tidak ada masalah ya. Dia ubah niat. Ayo. Bila berkata kepada orang lain, ambillah piutangku dari si fulan dan itu sebagai zakatku buat kamu miliki, maka belum cukup. Ini kita nak kena renungkan sikit ya. Ini kita nak kena renungkan sikit dari misal ini. Sekarang ini penulis ini, kita lihat apa beliau mengatakan. Beliau mengatakan apabila seorang ini dia mengatakan ambillah hutangku daripada si fulan dan itu sebagai zakat. Boleh faham insya-Allah? Macam mana ini misal ini? Sekarang ini misalan kita ni ada orang hutang kita. Lepas itu kita lihat satu orang ini miskin. Kita nak memberikan kepada dia zakat, tapi sekarang kita tak ada duit. Tapi kita tahu ada orang lain yang sedang hutang kita. Jadi kita mengatakan kepadanya, awak pergi dan ambil yang hutang itu. Lepas itu hutang yang awak wang yang awak ambil daripada orang yang hutang saya, itu adalah zakat bagi awak. Di sini penulis mengatakan tidak sah. Kenapa ini tidak sah? Boleh faham insya-Allah. Pertama sekali kita nak kena faham ini misal. Misalnya adalah dia mengatakan ambillah hutang aku daripada si fulan dan itu adalah zakat bagimu. Nampak tak? Bagi siapa? Bagi orang miskin ini. Jadi seolah-olah dia mengatakan kepada ini, awak pergi, dia minta duit zakat sebagai misal. Kita mengatakan saya sekarang tidak ada duit, tapi ada fulan bin fulan hutang saya. Jadi pergi kepada si fulan dan ambil yang hutang dia ke atas saya, hutang dia kepada saya, dan itu adalah duit zakat bagi awak. Apa sebabnya? Maka di sini penulis ini beliau mengatakan kita tidak boleh menyamakan seseorang yang melakukan satu akad, dia melakukan akad dan dia menerima akad. Dia sama seperti apa? Saya tidak boleh membeli dan menjual pada masa yang sama. Boleh tak yang ini misalnya yang ini saya mengatakan saya jual botol ini kepada saya menerima ini. Tak boleh. Nampak tak? Saya tidak boleh menjadi pembeli dan penjual dalam masa yang sama. Bila kita melakukan akad, yakni mesti ada orang yang melakukan ijab dan orang yang melakukan qabul. Betul ke tidak? Jadi dasarnya dalam Islam tidak dibolehkan seseorang itu menerima akad dan juga melakukan ijab dan juga melakukan qabul. Apa menerima dengan apa? Menerima dan memberi ya. Tidak dibolehkan seseorang itu dia menerima dan memberi
dalam masa yang sama, ini dalam akad, melainkan ada beberapa pengecualian. Ini juga akan disebut oleh penulis, tetapi dasarnya tidak dibolehkan. Jadi sekarang ini kita balik kepada misal tadi. Misal tadi apa dia mengatakan? Dia mengatakan, ambillah hutang aku daripada si fulan, dapat. Ambillah ini hutang aku daripada si fulan, dan itu adalah zakat bagimu. Sekarang ada berapa akad? Yani sekarang bila kita mengatakan ambillah hutang, dia mesti ada qabd. Ambillah hutang. Sekarang kita nak memberikan duit itu yang ini kepadanya. Kita nak memberikan duit itu yang ini kepadanya. Bilakah duit itu menjadi milik ini baginya? Setelah al-qabd. Ini dalam bahasa Arab kita panggil al-qabd. Al-qabd ini maksudnya apabila dia menerima yang ini duit tersebut. Dan setelah dia menerima yang ini duit tersebut, dia mengatakan itulah zakat yang ini bagimu. Di sini penulis mengatakan tidak sah. Bagaimana kita nak menjadikannya sebagai sah? Maka caranya adalah kita mengatakan kepadanya, ambillah yang ini duit zakat itu dulu. Ambillah duit itu. Jangan cakap pasal zakat dulu. Ambillah yang ini duit itu. Sekarang ini dia pergi kepada si fulan, dia ambil yang ini duit itu. Dia ambil duit itu. Selepas itu baru orang yang mengeluarkan zakat ini mengatakan, ini dia niat yang itu, duit itu adalah zakat ini bagi harta saya ke bagi kamu. Maka baru sah. Dapat tak? Nah, ini akan diterangkan. Nah, teruskan. Sampai pada tangannya dan ia niatkan sebagai zakat, lalu mempersilahkan. Nanti kita baca lagi sekali ya. Afwan. Ambillah. Nanti. Mana tadi? Ambillah. Bila berkata kepada orang lain, ambillah. Okey. Ambillah hutangku dari si fulan, dan itu sebagai zakatku buat kamu miliki. Maka belum cukup sampai pada tangannya dan ia niatkan sebagai zakat. Ya, ni maksudnya dia letak koma di sini. Sampai kalau sekiranya wang itu ada pada tangannya dan dia niat zakat, baru sah. Ini yang penulis mengatakan. Nah, teruskan. Maksudnya dia sudah mengambil duit itu. Sebab kenapa? Sebab sudah kita mengatakan sudah ada pengalihan dalam milik. Tapi sebelum itu ini belum lagi. Nah, lalu mempersilahkan orang yang diperintahkan tadi untuk mengambilnya. Nah, ini maksudnya di sini kita membezakan dua perkara ini. Pertama sekali, wang itu diambil dulu. Lepas itu baru niat zakat. Lepas itu ini baru niat zakat. Sebahagian ulama mengeluarkan fatwa, sesungguhnya mewakilkan untuk mengeluarkan zakat secara mutlak adalah bererti mewakilkan pula dalam niat perzakatannya. Dalam hal ini, guru kita berkata, di sini perlu diteliti. Bahkan yang beralasan adalah bahawa pemilik zakat wajib berniat. Ini adalah berkenaan dengan apa yang dikenali sebagai wakil mutlak. Ini penulis yang mengatakan mengeluarkan zakat secara mutlak, mewakilkan seseorang secara mutlak. Apa maksudnya mewakilkan seseorang secara mutlak? Satu orang misalnya dia nak keluarkan zakat, dia lihat ada kawan dia boleh bantu mencari orang miskin sebagai misal. Tapi dia tak niat zakat. Dia mengatakan kepada kawannya, ini adalah duit aku, kalaulah kau lihat siapa-siapa yang memerlukan, berikanlah duit itu kepada mereka. Ini kita mengatakan niat mutlak. Ini adalah perwakilan yang mutlak. Adakah yang dimaksudkan zakat ke bukan zakat? Dia mutlak. Dia tidak melakukan niat zakat. Jadi dia mengatakan kepada kawannya, kalau sekiranya kau lihat ada siapa-siapa yang memerlukan wang, berikanlah mereka daripada wang ini. Adakah ini dikirakan sebagai zakat? Tidak. Di sini penulis ini mengatakan, guru kami mengatakan, wajib untuk kita teliti dalam masalah ini. Apa maksudnya? Maksudnya bila seseorang itu nak mengeluarkan zakat, wajib ini dia niat ia sebagai zakat. Dia tidak boleh melakukan mutlak. Dia mengatakan kalau nak zakat, kalau hadiah pun hadiah. Yang ini maksudnya dia tidak mengkhususkan. Yang ini sama ada duit yang dia keluarkan ini sebagai zakat ke bukan zakat. Kalau dia tidak mengkhususkan, dia secara mutlak begitu. Dia mengatakan tak apalah, beri sajalah siapa yang nak. Dia tanpa ini dia niat zakat, maka tidak sah. Ini adalah khulasah ini apa yang disebutkan oleh penulis. Ayo. Di sini perlu diteliti.
Bahkan yang beralasan adalah bahawa pemilik zakat wajib berniat atau menyerahkan berniatannya pada wakil. Nah, ini kita mengatakan moral of the story. Jadi maksudnya apa yang penting adalah dia niat, ataupun bila dia nak memberikan kepada wakil wajib dia niat. Kalau tak, tidak sah zakatnya. Teruskan. Al-mutawakil dan lainnya berkata, wakil wajib berniat bila kefarduan zakat muwakil justru menggunakan harta wakil. Misalnya, muwakili berkata kepada wakil, tunaikanlah zakatku dengan mengambil hartamu, agar memperuntukkan perbuatannya itu untuk muwakil. Okey, ini kita lihat, ini misal di sini penulis menukilkan apa yang disebutkan oleh seorang ulama berkenaan dengan kadang-kala diwajibkan wakil niat juga. Tadi kita mengatakan wakil tidak diwajibkan niat. Maksudnya kalau sekiranya orang yang mengeluarkan zakat itu niat zakat dan dia mewakili seseorang wakil, tadi kita mengatakan tidak diwajibkan wakil untuk niat, tapi dia lebih afdal dia niat. Betul ke tidak? Yang wajib niat adalah orang yang mengeluarkan zakat. Tetapi ada misal yang mana bukan saja diwajibkan orang yang mengeluarkan zakat itu niat, tetapi diwajibkan juga wakil itu niat. Misalnya adalah kalau orang yang mengeluarkan zakat ini dia menggunakan duit si wakil untuk mengeluarkan zakatnya, maka dua-dua nak kena niat. Boleh faham insya-Allah? Ya, macam hutang. Satu orang ini misalnya dia nak keluarkan zakat, tapi kebetulan hari itu tak ada duit. Tapi ada orang miskin ada. Nampak? Kebetulan kawan dia ada duit. Dia ibarat yang dia mengatakan, boleh tak saya pakai duit awak dulu? Jadi saya niat zakat, tapi dia mewakilkan orang ini misalnya ada kat Indonesia. Kawan dia kebetulan ada kat Indonesia, dekat kampung misalnya. Dia mengatakan kat sini banyak orang miskin dan sebagainya. Jadi kawan dia dekat Singapura misalnya nak keluarkan zakat, tapi sekarang ini dia tidak ada duit, dia tak dapat memberikan sekarang ini tak dapat berikan duit itu. Jadi dia mengatakan kepada kawannya, dia wakilkan kawannya, dia nak keluarkan zakat baginya, tapi menggunakan duit siapa? Duit yang diwakilkan. Jadi kawannya yang diwakilkan. Boleh ke tidak boleh? Boleh. Tetapi syaratnya adalah yang diwakilkan juga ini wajib ini niat. Yani bukan saja niat daripada yang nak mengeluarkan zakat, tetapi diwajibkan yang diwakilkan juga yang niat, sebab dia menggunakan duit daripada duitnya. Nampak tak? Sebab asalnya duit ini bukan duit orang yang mengeluarkan zakat. Ini adalah duit siapa? Duit yang diwakilkan. Jadi itu sebab ini dia nak kena niat juga zakat, sebab itu adalah duitnya. So yang diwakilkan tu, apa dia nak niatkan? Adakah ni aku keluarkan zakat bagi teman aku niat, dia mengatakan aku niat mengeluarkan zakat atas kawanku fulan bin fulan. Bukan diri dia. Bukan. Sebab dia wakil. Selepas itu kawan dia bayar dia. Yani misalnya kalau dia keluarkan $100 ke $200, jadi kawan dia bila dia balik Singapura misalkan apa. Ya. Tapi ini kalau kita mengatakan boleh kita memberikan zakat luar negeri, ya. Dalam mazhab Syafi'i mu'tamad tak boleh. Kita ada khilaf tentang masalah ini, ya. Tak pakai rupiah, tak ada beza sebab misalnya kalau dia mengatakan $100 berapa rupiah? Sama. Ya. Jadi currency tidak ada masalah. Jadi biasanya dia boleh bayar dalam rupiah pun boleh, dia nak bayar dalam dalam dolar. Ya. Nah, teruskan. Ucapan muwakil seperti tersebut mengundang erti mengizinkan peniatan zakat kepada wakil. Al-Qafal berkata, bila seseorang berkata pada temannya, hutangilah saya 5 dan saya bayarkan sebagai zakatku, lalu temannya pun menuruti, maka sahlah zakatnya. Ini adalah berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qafal. Ini Imam Al-Qafal ulama besar, ya. Mungkin jarang kita dengar namanya.
Tetapi Al-Imam Qaffal imam mujtahid. Al-Imam Al-Qaffal dia adalah imam yang besar dalam mazhab Syafi'i. Dia daripada apa yang dikenali sebagai Ashab Syafi'i. Antum kalau ada masa yang dibaca ini tentang Al-Imam Qaffal. Imam Qaffal dalam mazhab Syafi'i ada dua, Qaffal Saghir, Qaffal Kabir. Ada yang Saghir dan Kabir. Dan asal perkataan Qaffal adalah Qaffal dalam bahasa Arab ini maksudnya locksmith. Locksmith. Sebab pekerjaan dia locksmith, tapi ulama. Tapi dia bekerja sebagai locksmith. Imam yang mujtahid, imam besar. Imam yang mujtahid dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan, kalau sekiranya seseorang ini dia mengatakan pinjamkan saya duit. Ini ada sikit lebih kurang yang apa yang tadi kita bicarakan tadi. Satu orang ini dia tidak ada duit sekarang, tapi dia nak mengeluarkan zakat. Boleh ke tidak boleh? Jadi soalannya, adakah dibolehkan seseorang itu hutang untuk mengeluarkan zakat? Ini adalah soalannya. Jadi dia memberikan misal. Misal ini dia mengatakan pinjamkan aku, yakni dia mengatakan 5 yakni boleh membawa maksud 5 keping emas ini sebagai misal, yakni ataupun yakni 5 dirham ataupun 5 dinar. Pinjamkan aku yakni 5 supaya aku dapat membayar zakatku. Maka orang itu pun memberikan kepadanya. Maka sah. Boleh kita faham insya-Allah misal ini? Yang ni apa maksudnya? Maksudnya dia nak bayar zakat, dia pinjam kawan dia duit. Dan kawannya yang ni memberikan kepada ni wang itu dia mengeluarkannya sebagai duit zakat. Tidak ada masalah. Jadi dia sedang menerangkan kepada kita, menggunakan duit pinjaman sebagai zakat dibolehkan. Itu saja. Teruskan. Dalam hal ini, guru kita berkata, hal itu didasarkan atas pendapat Al-Qaffal yang membolehkan adanya penerimaan dan penyerah barang terdiri dari satu orang. Boleh bagi setiap... Nanti sekejap ya. Di sini penulis ini beliau mengatakan Al-Imam Al-Qaffal sekarang misalnya adalah begini. Pertama sekali seperti mana saya mengatakan tadi, satu orang misalan dia hutang untuk mengeluarkan duit zakat. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, maksudnya adalah bukan saja dia hutang kepada orang ini untuk dia mengeluarkan zakatnya, tetapi dia suruh orang ini untuk membayarkan zakat baginya. Jadi sekarang ada dua perkara, betul ke tidak? Pertama sekali adalah akad hutang. Kedua adalah akad mengeluarkan zakat. Yakni maksudnya dia melakukan dua akad sekaligus. Tadi kita mengatakan tak boleh, betul ke tidak? Tak boleh. Akad ini dia nak kena satu habis baru satu. Dia tak boleh dua sekaligus jadi kita melakukan akad. Kita tidak boleh ijab dan kabul dalam masa yang orang yang sama. Ini orang yang sama ke tidak orang yang sama? Yani dia mengatakan kepada orang ini, pinjamkan saya wang dan awak mengeluarkan zakat bagi saya. Nampak? Jadi dia melakukan pinjaman dan dia mengeluarkan zakat bagi orang itu. Maka ini ada berapa akad? Ada dua akad. Tadi kita mengatakan tidak dibolehkan. Al-Imam Al-Qaffal mengatakan sah. Dan ini adalah, mungkin antum boleh tulis ini, bukan yakni pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Ini adalah pendapat Imam Al-Qaffal. Pendapat dalam mazhab tidak sah. Kenapa? Sebab orang melakukan ijab ini dan kabul, orang yang sama melakukan ijab dan kabul bagi dua akad. Yang mengatakan ini adalah dalam hasyiah I'anatul Talibin sebut ini perkara ini. Jadi antum just take note ya, ini bukan pendapat mu'tamad dalam mazhab. Tetapi kita mengatakan qaul. Kalau ashab kita panggil wajhun yani fil madhab, sebab Imam Al-Qaffal ini daripada ashab. Boleh insya-Allah? Ya.
Ya. Ya, ini adalah qaul dalam mazhab. Qaul yang dalam mazhab boleh digunakan. Kalau kita memerlukan, kita boleh. Tapi lebih afdal dielakkan. Lebih afdal dielakkan. Ada pengecualian dalam kaedah ini. Tadi kita mengatakan seseorang itu tidak boleh melakukan ijab dan qabul dalam masa yang sama. Tetapi ada pengecualian dalam bab yang lain. Saya akan memberikan misal ya. Bab yang paling masyhur, misal yang paling masyhur dalam bab nikah. Dalam bab nikah kita ada satu misal yang biasa guru-guru kita akan sebut ini misal ini. Misal ini yang ma'ruf. Dia adalah berkenaan dengan datuk mengkahwinkan dua cucunya. Antum pernah dengar misal ini? Kita asal dalam bab nikah, boleh tak satu orang dia melakukan ijab dan kabul? Dia sendiri melakukan. Dia melakukan ijab dan dia melakukan kabul. Boleh ke tak boleh? Tadi kita mengatakan tak boleh kan? Yang ni dalam satu akad kita tidak boleh ada satu orang yang sama melakukan ijab dan kabul. Orang yang sama tidak boleh. Dalam bab nikah juga tak boleh. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya bagaimana? Kalau sekiranya kita ada keadaan yang mana ada seorang datuk, seorang datuk, dan kebetulan dua anak lelakinya, na'udzubillah min zalik, meninggal dunia. Dan setiap anak yang pertama ada anak perempuan, anak yang kedua lelaki ada anak lelaki. Jadi dia ada cucu, satu cucu perempuan, satu cucu lelaki, dan bapa mereka sudah meninggal. Sekarang kalau cucu perempuan yang nak kahwin, siapa walinya? Datuknya, betul ke tidak? Kalau kita ikut dia punya tertib, pertama sekali wali mujbir bapa, betul ke tidak? Kalau bapa meninggal, siapa yang menjadi wali? Datuk, yakni bapa kepada bapa. Bapa kepada bapa jadi wali. Dan ini kita mengatakan wali mujbir, sebab wali mujbir hanya dua saja, sama ada bapa ataupun datuk. Bapa kepada bapa. Baik, wali mujbir ini sekarang anak cucu perempuannya yang belum baligh. Yang belum baligh. Dan dia nak kahwinkan cucu perempuannya kepada cucu lelakinya. Boleh ke tidak boleh? Yang ni cucu perempuan boleh kahwin dengan cucu, boleh kahwin dengan cucu lelaki. Betul ke tidak? Yang ini ibarat macam cousin kan? Cousin dengan cousin. Jadi sekarang siapa wali bagi cucu perempuan? Datuk. Dalam masa yang sama, datuknya juga adalah wali bagi cucu lelaki. Yang cucu lelaki yang belum baligh. Jadi apabila dia melakukan akad, dia yang melakukan ijab dan dia melakukan kabul. Yani dia melakukan ijab, yani bagi mengkahwinkan cucu perempuannya, dan dia menerima pernikahan sebab dia adalah wali bagi cucu lelaki. Yani maksudnya di sini adalah dia melakukan ijab dan kabul bersama. Ini adalah pengecualian dalam kaedah ini. Asal kaedah ini kita mengatakan tidak dibolehkan orang melakukan ijab dan kabul orang yang sama melakukan. Melainkan ini dalam yang ini beberapa keadaan. Keadaan yang paling dikenali dalam mazhab Syafi'i adalah berkenaan dengan masalah datuk. Datuk ini kahwinkan, datuk kahwinkan cucu. Dan juga ini pendapat Imam Qafal seperti mana disebutkan oleh penulis ini di sini. Nah, teruskan. Boleh bagi setiap sekutu perserikatan untuk mengeluarkan zakat harta perserikatan dengan tanpa izin sekutu yang lain. Nah, pertama sekali kita nak faham ini apa yang dimaksudkan oleh penulis ini perserikatan ini. Ini adalah apa yang dikenali sebagai syarikah. Syarikah. Dulu kita ada belajar bab ini ya. Kalau antum ingat ya. Bab syarikah. Syarikah ini kalau dalam bahasa hari ini kita panggil joint venture. Misalnya dua orang dia joint venture business. Jadi dia buat ini perniagaan dan selepas itu wang itu bercampur. Barangan yang ini semua bercampur. Maka ini menjadi harta bagi kedua mereka. Sekarang salah satu daripada mereka nak mengeluarkan zakat. Adakah diwajibkan dia minta izin dengan kawannya? Tak wajib. Sebab ini akad syarikah. Akad syarikah maksudnya kesemua wang itu milik bagi dua orang ini. Maka tidak perlu keizinan.
Boleh faham insya-Allah? Sekarang ini misalan kita ada dua orang A dengan B. Mereka memiliki syarikah ataupun bisnes kan? Misalan mereka jual kambing misalan. Ataupun afwan, mereka memiliki kambing. Lepas itu mereka melakukan akad syarikah. Mereka melakukan akad syarikah. Sekarang ini mereka ada 400 kambing. Sekarang ini zakat kita tidak membezakan. Zakatnya balik kepada 400. Maksudnya kita melakukan zakat seolah-olah zakat bagi satu orang. Bukan yang ini kita bezakan. Sebab ini adalah akad syarikah. Sekarang kalau yang pertama nak mengeluarkan zakat, dia boleh mengeluarkan zakat. Tak perlu dia minta izin kepada yang kedua. Sebab ini adalah akad syarikah dan akad syarikah adalah milik bersama. Dan zakat mereka adalah zakat yang diwajibkan bersama. Maka dengan itu tidak diwajibkan salah seorang daripada mereka meminta izin dengan yang lain. Ini yang apa yang penulis sedang bicarakan. Tak, kalau bab syarikah kita tidak berbezakan. Yakni walaupun sebab ia sudah menjadi harta campuran. Ya? Joint account macam mana ya? Ya. Ini bukan sebab itu setakat simpanan saja kan? Setakat simpanan. Ini maksudnya dia berniaga. Dia menggunakan wang itu untuk berniaga, bukan untuk simpanan. Sebab kalau dia simpanan, dia mengambil yang hukum berbeza. Ya. Hal ini seperti pendapat Al-Jurjani dan Jurjani. Ini adalah Jurjani, Al-Imam Jurjani. Ini al-imam yang besar. Al-Imam Jurjani, yani perkataan Jurjan ini kalau dalam bahasa kita panggil Georgia. Dia tempat, nama tempat ya. Asal dari tempat Georgia. Di mana Georgia? Dia dekat Caucasus sana. Dia dekat dengan Uzbekistan, dekat dengan Dagestan. Tak silap saya dia sebelah Dagestan. Ada satu negeri nama dia Georgia. Dalam bahasa Arab dia panggil Jurjan. Imam Jurjani, dia asal daripada tempat itu. Dan beliaulah imam besar dalam ilmu kalam dengan mantiq. Terkenal ini dengan ilmu mantiq, Jurjani. Hari ini kita baca kitab dia kita tak faham. Susah betul. Imam Jurjani ini nak faham dia punya kitab, masya-Allah. Yakni maksudnya ini kitabnya bahas yang teliti dalam ilmu mantiq dan falsafah dan ilmu kalam. Teruskan. Seperti pendapat Al-Jurjani dan diakui oleh selainnya, cukup dengan niat dari penyerah zakat sebagai mewakil teman sekutu yang lain menurut pendapat yang aujah. Yang maksudnya di sini adalah kalau satu orang mengeluarkan zakat. Tadi kita mengatakan akad syarikah kan? Dua orang ini memiliki. Satu orang ini mengeluarkan zakat. Sah. Maksudnya yang lagi satu tidak diwajibkan niat. Kita tidak mengatakan kesemua wajib niat. Salah satu saja yang diwajibkan niat. Teruskan. Boleh mewakilkan kepada orang kafir. Dia mengatakan alal aujah. Ini adalah pendapat yang mu'tamad ya. Pendapat yang mu'tamad. Yang pendapat yang mu'tamad maksudnya akad syarikah tidak diwajibkan kesemua niat zakat. Kalau satu yang niat zakat, sah zakat mereka. Sebab ini mereka berkongsi. Boleh mewakilkan kepada orang kafir dan anak kecil untuk menyerahkan zakat kepada orang yang telah ditentukan. Okey, ini kita nak kena pay attention sikit ya. Sekarang yang penulis ini dia mengatakan sekarang. Soalan ni adalah begini ya. Adakah dibolehkan kita mewakilkan orang kafir untuk mengeluarkan zakat? Adakah dibolehkan kita mewakilkan? Kalau orang Islam tidak ada masalah. Tapi adakah dibolehkan kita mewakilkan orang yang bukan Islam untuk memberi zakat kita? Di sini penulis dia mendatangkan misal yang boleh orang yang bukan Islam menjadi wakil bagi mengagihkan zakat. Misalnya adalah apa? Dia kalau muayyan, maksudnya di sini kalau sekarang kita mengatakan kepada seseorang, misalan satu orang nama John.
Kebetulan dia pekerja kita. Satu orang ini bos ini misalnya, dia ada pekerja nama John. John ini ibarat seperti pekerja, kan? Untuk errands ataupun PA. Jadi orang Islam ini dia nak mengeluarkan zakat. Dia mengatakan kepada John, wahai John, kau ambil duit ini dan kau memberikan kepada fulan bin fulan. Ini yang dimaksudkan dengan muayyan. Muayyan ini maksudnya orang yang diberikan zakat diketahui. Yang ini misalnya kita nak memberikan zakat yang ini kepada satu orang nama Zaid yang tinggal yang ini di Kalang sebagai misal. Tapi orang ini dia sibuk misalnya, tapi dia ada pekerja John. John boleh hantar duit zakat itu. Jadi kita mengatakan kepada John yang ini kita seolah mewakilkannya. Kita mengatakan kepadanya, ambil duit ini ada duit zakat dari John, berikan kepada Zaid, jangan berikan kepada orang lain, berikan kepada Zaid, sebab dia boleh menerima tersebut. Maka John ini pun pergi, dan John ini mengatakan kepada Zaid, ini adalah duit zakat. Sekarang ini melalui siapa? Melalui orang yang bukan Islam. Maka di sini kita mengatakan sah. Tapi kalau dia mengatakan kepada John, ini adalah duit zakat, aku wakilkan kau untuk agihkan ini kepada fakir miskin, tidak sah. Jadi apa beza dia? Di sini penulis ini mengatakan, sama ada dia menggunakan Islam muayyan. Ya, ini kalau sekiranya orang yang kita mewakilkan kepada muayyan, ini tidak ada masalah. Hatta budak kecil boleh. Dia mengatakan sabi pun boleh. Budak yang belum baligh. Sebagai misal, kita nak memberikan zakat kepada seorang wanita yang tinggal berseorangan. Kalau kita pergi rumah dia, nanti dia boleh fitnah kan? Lebih-lebih zaman sekarang, orang ambil video misalnya. Betul tak? Kenapa lah orang ini tiba-tiba datang ketuk rumah wanita ini? Apa yang ni dia nak? Nampak tak? Jadi biasanya ulama kita apa mereka buat? Mereka akan suruh budak kecil ketuk. Bukan mereka ketuk, sebab ini kadang-kadang boleh mendatangkan fitnah. Jadi kalau sekiranya dia memberikan duit zakat ini kepada budak kecil misalnya, yang belum ini mumayyiz, kita mengatakan kepada budak ini pergi kepada rumah bawah, berikan ini kepada anti. Jadi budak ini pun pergi, maka sah, tidak ada masalah. Sebab ini adalah muayyan. Kita mengatakan kepada budak itu berikan kepada fulanah binti fulan. Tapi kita tidak boleh mengatakan kepada budak kecil, ini adalah duit zakat, carilah yang ni fakir miskin ni, maka tidak sah. Boleh faham insya-Allah ya? Sebab kita mengatakan mewakilkan seperti ini tidak sah. Boleh? Okey. Jika berzakat telah menentukan orang yang diberi zakatnya. Jadi ini antum nak kena underline ya. Kena faham ini apa maksudnya di sini. Dia mengatakan apa? Yang menentukan kan? Ditentukan. Mana dia mengatakan orang yang telah ditentukan. Orang yang telah ditentukan. Jadi underline ini. Yang maksudnya di sini adalah orang yang diketahui. Yang ditentukan maksudnya orang yang diketahui. Kalau sekiranya orang itu diketahui sah, tak ada masalah. Boleh kita mewakilkan kepada orang bukan Islam hatta. Nah, teruskan. Tapi tidak sah mewakilkan niat kepada orang kafir atau anak kecil, kerana mereka bukan orang yang sah niatnya, ahli niat. Ya, tidak dibolehkan yang ni kita mewakilkan yang ni kepada mereka. Dan kita mengatakan, misalan ini ada duit, setengah duit zakat, setengah duit sedekah. Jadi kalau kau nak gunakan duit zakat, wajib kau nak kena niat zakat. Kita mengatakan kepada John, habis. Tak sah. Sebab kalau dia niat zakat, duit zakat saya niat ini mengeluarkan zakat ini untuk majikan saya, niat dia tidak sah. Nampak tak? Sebab niat ini orang bukan Islam tidak sah. Jadi kalau niatnya tidak sah, maka zakat juga zakatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Saya pun dah terlepas waktu. Nampaknya jam dah pukul 10. Jadi kita tutup dengan doa ya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli al-kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima taratari qawlan wa fi'lan karama wa zukil kulla halalan da'ima wa aina kata ulama nasab bi khairi wa nafa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirna bi'ridwan minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusmul manun wa fi wasul anta akrama man satar wa salamullahi ta'ishan mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ahli al-kirami syurafa wa ala sahbil masabih kuram. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امر وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اعترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبة وسلنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند الدوش الصحب والحمد لله في البر والتناهي. الفاتحة. أن الله يتقبل صلوات وعلى أحوالنا وارجو أماتك وأماتك وأمات المسلمين أجمعين ويسر شانك وزاك باطن وإلى حرقة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجرنا الله الكريم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام.